Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan buat pembentangan berkaitan dengan isu gangguan cyber di kalangan atlet Malaysia bagi subjek SCCA 2083 Undang-Undang dalam Komunikasi. Okey, tak lupa saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Fauzan bin Muhammad Fahimi. Nombor metrik 290-160. Okey, saya akan buat pemandangan berkaitan dengan slide pengenalan. Dalam era digital yang semakin maju, gangguan cyber telah menjadi isu yang meluas dan mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan individu, termasuk dalam dunia sukan lah di Malaysia kan, yang terkenal sebagai negara dengan semangat sukan yang sangat tinggi dalam dunia sukan. Malaysia yang dikenali sebagai negara yang semangat sukan ni turut menghadapi cabaran khususnya dalam menangani gangguan cyber terhadap atletnya. Atlet Malaysia sering menjadi tumpuan media dan pengikut di media sosial, terdedah kepada pelbagai bentuk gangguan cyber yang boleh menjejaskan kesejahteraan mental mereka, prestasi sukan dan imej negara. Isu ini melibatkan pelbagai bentuk gangguan dari buli cyber dan pencerobohan privasi hingga menyebabkan maklumat palsu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amir Rashidi bin Zamri, nombor metrik 290-183. Saya ini saya akan membentangkan tentang isu gangguan cyber di kalangan atlet Malaysia. Gangguan cyber di kalangan atlet Malaysia melibatkan pelbagai bentuk yang mempunyai kesan yang mendalam lah terhadap para atlet. Atlet adalah sebagai individu yang sering berada dalam perhatian awam dan dia kena bully cyber ni dalam pelbagai bentuk lah. So bentuk utama bully cyber ni seperti pencerobohan privasi, penyebaran maklumat palsu. Seperti yang kita tahu, bully cyber adalah masalah utama yang dihadapi oleh atlet Malaysia. Yang pertamanya, bully cyber ni masalah utama yang dihadapi oleh atlet Malaysia. Kajian oleh Kementerian Komunikasi Multimedia pada tahun 2023 menunjukkan bahawa 45% atlet Malaysia melaporkan mengalami gangguan cyber dalam bentuk bully cyber. Ini adalah termasuk contoh mesej-mesej yang berunsur kebencian, penghinaan dan serangan peribadi lah yang disebarkan melalui platform-platform media sosial. Macam Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya lah. Antara contoh yang terdekat kita ambil Lee Zijia lah, pemain badminton negara. Dan adalah lepas dia kalah pertandingan antarabangsa, serangan demi serangan melalui media sosial ni berterusan lah terhadap dia. Komen-komen negatif ni sedikit sebanyak mengganggu mental dia. Dan prestasi dia pun menurun lah selepas ni. Kita pun tahu dia mengalami gangguan mental healthness lah. Dia pun dah ambil macam terapi lah untuk benda ni. Untuk penyelidikan oleh Cyber Security Malaysia pada tahun 2024 dapati bahawa bully cyber menyebabkan peningkatan dan kadar tekanan kemurungan di dalam kalangan atlet lah, mempengaruhi prestasi mereka. Yang kedua ni, bully cyber ni dia macam di kalangan atlet ni adalah pencerobohan privasi. Ini pun isu yang agak kritikal lah. Data peribadi atlet sering dicuri dan disebarkan tanpa kebenaran. Kajian oleh Cyber Security Malaysia 2024 menunjukkan 30% kes pencerobohan privasi yang melibatkan atlet di mana media sosial mereka digodam. Kena hack. Dan maklumat peribadi mereka disebarkan secara tidak sah. Sebagai contoh, gambar-gambar peribadi seorang atlet sukan Malaysia telah bocor ke media sosial selepas akaunnya digodam. Yang ketiga adalah penyebaran maklumat palsu mengenai atlet.
So, maklumat palsu ataupun berita palsu yang tidak benar merosakkan reputasi seorang atlet itulah, mempengaruhi pandangan umum terhadap mereka. So, satu kajian telah dibuat oleh Universiti Malaya pada tahun 2023 mendapati 25% atlet Malaysia menghadapi masalah penyebaran berita palsu. Sebagai contoh, berita palsu mengenai seorang atlet yang dikatakan terlibat dalam tindakan undang-undang terhadap pengkritiknya selepas prestasi buruk dan dalam pertandingan menyebabkan kesan negatif terhadap atlet tersebut dan mengganggu fokusnya lah. So, lepas tu kita beralih kepada undang-undang komunikasi berkaitan dengan isu gangguan cyber ni lah. So, kat Malaysia terdapat beberapa undang-undang yang berfungsi untuk tangani masalah gangguan cyber ni. Tapi tak semua aspek masalah ini dapat ditangani dengan baik. Undang-undang yang sedia ada, so kebanyakannya menghadapi kekurangan dalam menghadapi bentuk gangguan yang lebih kompleks dan spesifik. Sebagai contoh, Akta Kesalahan Komputer 1997. So, akta ni adalah undang-undang utama yang mengawal kesalahan berkaitan komputer dan sistem maklumat. Tetapi, undang-undang ni tak cukup secara spesifik bully cyber atau pencerobohan privasi. Ini dia macam, walaupun penggondam dan penyebar virus dapat dikenakan hukuman, gangguan yang melibatkan serangan dan menyebabkan penyebaran maklumat peribadi ni masih tidak ditangani dengan sepenuhnya. So, ini menunjukkan undang-undang ini memerlukan penambahbaikan untuk menangani kes gangguan cyber dengan lebih berkesan. So, undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Dia mengawal selia penyedia perkhidmatan komunikasi multimedia termasuk platform dalam talian lah. Tapi walaupun akta ni boleh membolehkan pengguna membuat aduan mengenai penyalahgunaan ataupun pelaksanaan tindakan yang sering kali menjadi cabaran, tetapi macam kita tahu lah, pencerobohan privasi ini mungkin mengambil masa yang lama untuk diproses dan tindakan yang diambil selalunya tak memadai lah. Takat bayar denda ya apa semua, lepas tu keluar buat pula. So, penyelidikan oleh Cyber Security Malaysia menunjukkan bahawa tindakan undang-undang yang perlahan tidak memadai boleh menyebabkan masalah yang tidak diselesaikan dengan cepat dan berkesan. So, akta yang satu lagi ni adalah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 2010, iaitu bertujuan untuk melindungi data peribadi daripada digunakan tanpa pengetahuan. Walaupun akta ni dia bagi perlindungan maklumat peribadi, tapi tidak mencukupi lah untuk menangani semua bentuk gangguan cyber. Pencerobohan privasi yang melibatkan penyebaran maklumat peribadi tanpa izin boleh menyebabkan masalah yang sukar diatasi dengan undang-undang ini saja. Kajian oleh Universiti Malaya 2023 menunjukkan bahawa terdapat kekurangan dalam perlindungan undang-undang terhadap pencerobohan privasi yang melibatkan platform dalam talian. So, yang last sekali adalah macam Akta Hasutan 1948 dan Akta Fitnah 1957 boleh digunakan untuk menangani fitnah dan hasutan dalam konteks undang-undang. Tetapi pelaksanaannya dalam konteks digital seringkali menghadapi cabaran. So, fitnah dalam talian dan penyebaran maklumat palsu memerlukan pendekatan undang-undang yang lebih khusus dan berkesan. So, satu penyelidikan oleh Profesor Dr. Muhammad Faizal dan Dr. Nur Hasni menunjukkan bahawa undang-undang ini tidak cukup fleksibel untuk menangani isu fitnah dalam era digital di mana maklumat dapat disebarkan dengan cepat dan meluas. Assalamualaikum, nama saya Nojul bin Ahmad, nombor matrik 290217. Di sini saya akan meneruskan pandangan dan idea untuk menangani permasalahan berkaitan dengan isu
buli cyber di kalangan atlet di Malaysia lah. So terdapat beberapa kajian yang dilakukan oleh Dr. Profesor Muhammad Faizal dan Dr. Nur Hasni, yang mana undang-undang sedia ada ni adalah undang-undang yang tidak cukup untuk menangani gangguan cyber. So dengan ini ada beberapa cadangan yang telah dikemukakan untuk memperbaiki undang-undang dan sistem lah yang sedia ada. So pandangan yang diberikan adalah berasas, dan seperti kita tahu, salah satu cadangan utama adalah pengubahan akta khusus gangguan cyber. So di mana mereka mencadangkan akta yang bersesuaian dengan merangkumi definisi, maklumat, ancaman penyebaran lah apa-apa yang berkaitan dengan buli cyber. So akta ini adalah satu benda yang perlu menetapkan hukuman yang sesuai untuk pelanggar. Maksudnya mana-mana orang yang melanggar hukuman ataupun melanggar mana-mana yang berkaitan dengan buli cyber lah, di mana apabila akta ini dikemukakan dan diperketatkan, so dia akan menjadi satu garis prosedur yang perlu diikuti dan memberikan satu keyakinan kepada seseorang apabila dia terkena buli, maka dia akan buat laporan dan dia akan menerima ibarat orang kata sebagai defense untuk dia. Yang kedua adalah peningkatan kerjasama lah antara bangsa, yang mana langkah penting untuk menangani gangguan cyber yang melibatkan daripada orang-orang daripada negara-negara luar. Okay, Malaysia perlu menjalinkan kerjasama yang akrab lah terhadap negara-negara lain untuk mudahkan tindakan undang-undang terhadap pelaku di luar sempadan. Seperti yang sedia maklum, apabila kita melakukan hubungan antarabangsa, so kita akan dapat buat program kerjasama dalam kita bertukar maklumat dengan negara-negara luar. Yang ini adalah salah satu penyelesaian strategi lah untuk menangani isu gangguan cyber. So yang ketiga adalah memperkenalkan kod etika dalam komunikasi digital, yang mana membantu menangani gangguan cyber dengan lebih berkesan. Apabila ada penyediaan platform digital, so dengan ini kita memperkenalkan kod etika sebagai satu garis panduan mengenai cara menangani gangguan cyber ini, termasuk macam mana kita buat laporan mengenai gangguan yang kita terima dan di mana kita memproses dengan cepatlah apabila ada berlaku satu aduan ni. So dengan ini, bila ada kod etika, dia sebagai satu platform digital lah harus menangani aduan, memastikan perlindungan yang cukup untuk orang lain lah. Yang terakhir adalah latihan. Latihan apa? Latihan dan kesedaran mengenai keselamatan cyber lah. Ni serta memberikan hak-hak undang-undang kepada atlet lah. Ibarat kita memberikan orang keyakinan untuk melakukan apapun keyakinan. Apabila mereka dapat bully cyber, maka ada undang-undang yang memperkasakan atau memperkuatkan hak-hak mereka. Program ini adalah untuk membantu atlet cara mereka untuk melindungi diri daripada bully-bully cyber, dan salah satunya adalah program ini harus merangkumilah sokongan fisiologi dalam membantu atlet memberikan keyakinan semula kepada mereka dalam menghadapi gangguan. Apabila mereka kalah, seperti biasa, rakyat Malaysia ataupun netizen-netizen akan memberi tomahan, fitnah. Namun ini adalah satu cabaran sebagai seorang atlet. Gangguan cyber apabila atlet kalah, automatik secara tidak semua tapi hakikatnya netizen akan mengecam, so membuatkan mental down lah. So di situ akan berlaku gangguan cyber. Dengan itu program ini dapat memberikan sokongan lah yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus bin Zainal, nombor matrik 290411. Di sini saya ingin menerangkan beberapa cadangan serta kesimpulan dalam undang-undang dalam komunikasi. Jadi cadangan di sini terdapat 4 cadangan yang ada dalam undang-undang komunikasi. Jadi cadangan yang pertama adalah bagi menangani masalah gangguan cyber dengan lebih berkesan, beberapa cadangan penambahbaikan boleh dipertimbangkan. Contoh cadangan pertama adalah pengubalan atau khusus gangguan cyber. Akta ini boleh merangkumi definisi yang jelas dan spesifik mengenai bentuk-bentuk gangguan cyber seperti bully cyber, pencerobohan privasi dan penyebaran maklumat palsu.
Cadangan yang kedua pula adalah peningkatan kerjasama antarabangsa. Jadi Malaysia perlu menjalin kerjasama dengan negara lain untuk memudahkan tindakan undang-undang terhadap pelaku gangguan cyber di luar negara. Untuk cadangan yang ketiga, pengenalan kod etika adalah komunikasi digital. Adalah cadangan ketiga yang penting. Platform media sosial perlu memperkenalkan kod etika dan garis panduan yang jelas mengenai cara menangani gangguan cyber. Kod etika ini harus memastikan bahawa platform digital bertanggungjawab dalam memantau dan mengambil tindakan undang-undang terhadap kandungan yang melanggar etika, termasuk komen kebencian dan maklumat palsu. Bagi cadangan yang keempat pula, latihan dan kesedaran untuk atlet dan pengurus adalah cadangan yang keempat. Program latihan perlu diperkenalkan untuk atlet menangani cara melindungi maklumat peribadi mereka, mengenali tanda-tanda gangguan cyber dan mengambil langkah-langkah untuk melaporkan gangguan cyber. Latihan seperti ini juga harus merangkumi sokongan psikologi untuk membantu atlet menghadapi kesan gangguan cyber. Selain itu, pengurus atlet perlu dilatih untuk memberi sokongan yang diperlukan dan membantu atlet dalam mengatasi masalah gangguan cyber. Kesimpulan kat sini, akhir sekali, pembaharuan undang-undang sedia ada perlu dilakukan untuk memastikan bahawa undang-undang yang ada dapat menangani cadangan moden dalam komunikasi digital. Pindaan kepada Akta Kesalahan Komputer 1997 dan semakan semula Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 perlu dilakukan untuk memastikan bentuk-bentuk gangguan cyber yang lebih spesifik dan meningkatkan perlindungan terhadap pencerobohan privasi. Pengubahan undang-undang khusus, peningkatan kerjasama antarabangsa, pengenalan kod etika dan latihan untuk atlet adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk menyediakan perlindungan yang lebih baik dan menangani gangguan cyber dengan lebih berkesan. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan bersepadu, Malaysia dapat menangani cabaran gangguan cyber ini dan menyediakan persekitaran yang lebih selamat dan menyokong untuk atlet. Sekian, terima kasih.